Dan apabila engkau sucikan situ. Dan apabila engkau sucikan baitillah, dia adalah qalbi, dipanggil baitillah. Sucikan daripada cemar-cemar sifat 10 yang dahulu. Dia telah bersuhbah dan lain daripada Allah, mana mendampingkan diri selain Allah, dan bersihkan dengan bahawa kita masuk dalam maqamul qurbi, itu hampir ruhani dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, sucikan daripada ghaflah. Ghaflah yang merupakan satu bahaya yang amat besar, yang menekat manusia daripada masuk daripada hadratillah Ta'ala. Dan sucikan daripada syirkul khafi, iaitu ru'yatul nafs, memandang akan diri dengan bahawa difanakan, lenyapkan pandangan diri dan pandang akan asma' dan pandang akan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sucikan daripada i'timad, gantungan selain dari Allah, dengan bahawa gantungan dia semata-mata hati dia ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang yang memberi, yang menyekat, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan tidak diiktibarkan bagi kudrat itu buang, memandang akan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku di setiap saat. Dan kita rehatkan diri kita dengan menerima musibah atau bala daripada Ta'ala. Ya, menerima bala Ta'ala, kita rehatkan diri kita. Mana bersedap, berlazat dia. At-talazzuz bil balayat tahaqqukum birridha. Dapat berlazat dengan ujian bala Allah, itu menandakan dia masuk dalam maqam ridha. Ini semua benda yang dipakai. Kemudian buangkan sifat takabur, pasangkan tawaduk dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengisbatkan wujud yang hakiki hanya bagi Allah. Yang lain adalah majaz, mana terang dipanggil wujud yang muqayyad. Pakai benda itu semua sekali, lengkapkan betul-betul, dan syuhud dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa kekalkan muraqabah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila benda ini yang berlaku, kemudian kau hiaskan dengan 10 lawan itu tadi yang sebutkan tadi, maka sungguhnya telah engkau menjalankan tariqah awliyaillah. Itulah tariqah, mana perjalanan para awliya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal arifina billah. Dan tetaplah hatimu, ketika itu barulah tamkin, hati dia tetap mantap, dan roh, ya, qalbi dia dan roh dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun ma'allah, barulah tarallaha ma'ak. Sentiasa dibukakan pemandangan hati dia dengan Allah Ta'ala di mana saja ia berada. Berlazatnya ia dengan Tuhannya. Masuklah ia jannatul mu'ajjalah, syurga yang disegerakan, ialah jannatul ma'rifatan khassah, makrifat yang khas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadilah dia menerima bagi khitab Allah Ta'ala. Dia layak menerima akan mukhatabah, khitab daripada Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang mutmainnah, nafsu yang telah tenang, yang mengambil kesedapan dengan Allah, bertenang diri dia dengan Allah, berlazat dia dengan Allah. Dia tidak mengambil lazat dia dengan makhluk, tidak. Dia nafsu yang tenang. Bila diuji, sama je bagi dia. Tuhan uji dia, dia tidak berganjak. Tuhan beri nikmat melimpah ruah pun dia tidak hanyut, dia tetap. Sebab apa? Dia telah dibukakan maqam yang syuhud, yang musyahadah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih lazat daripada segala benda yang lazat. Dia panggil jannatul mu'ajjalah. Benda ni kalau didapat, dibukakan oleh Allah, maja'alna minhum, maka dia tak akan beranjak. Kemana pergi dia tak akan beranjak, sebab dia dapat kemuncak kelazatan dalam kehidupan, ialah bila dibukakan wa tamamun naim bin nazar ila wajhil karim. Dan kembali olehmu kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, yang keadaan reda engkau akan dia dan diredai akan dikau. Maka masuklah olehmu dalam hamba-Ku. Ini abdun litakhsis. Ulama menyebut wadkhuli fi ibadi ay abdun litakhsis, hamba yang dikhususkan oleh Ta'ala. Ada pun orang bila masuk dalam mutmainnah dipanggil abdun lil qahri. Hamba dipanggil abdun lil qahri, mana hamba yang kena paksa. Ya, kena takutkan neraka, baru ni lupa neraka, dia liau balik. Ingatkan neraka, dia sadar balik, dia pusing tak tetap.
Ya, ada pun abdun ditakhsis tak. Ni hamba yang dah khusus Allah Taala dah pilih dia masuk dalam lain ahli irfan, makrifat yang sebenar. Pada kuli fi ibadi, kemudian baula wadkhuli jannat. Masuklah dalam syurga. Ada syurga di sana, itulah syurga di sini. Ya, telah dipanggil jannatul mu'ajjalah, artinya sentiasa dengan Tuhan. Itu nikmat yang paling besar. Maka engkau pun kenankan seru Allah Ta'ala dan kembali engkau kepadanya, maka ia kasih akan dikau dan jadilah engkau reda daripada Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Artinya reda dan dia reda. Bereda Tuhan datang dulu. Dan redakan kamu oleh Allah Ta'ala dan berhubung dengan zumratul ahlillah. Maka masuklah kamu dalam lain zumrah, mana kumpulan awliya illah, kekasih Allah SWT, dan masuklah engkau syurga Allah. Amin insyaallah. Minta Allah maj'alna minhum. Di kesimpulan ni dua perkara dilakukan. Fasal wasal. Faslun mana pembersihan. Barulah wasal dibuka oleh Allah SWT. Riyadhah wal mujahadah, sampai masa ditentukan oleh Allah Ta'ala, pembersihan berlaku, akan dilimpahkan fuyudat anwar wal futuhat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faslun dinyatakan kasih mahabbatullah. Ini benda yang sangat banyak dibincang panjang oleh arifin billah dalam perbahasan mereka. Sebab tajuk yang besar, jalan inilah jalan perjalanan para aulia. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami adalah jalan membentuk mahabbah yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada menyatakan kasih mana mahabbah akan Allah Ta'ala kepada Ta'ala, hai saudaraku, sucikan olehmu akan hatimu daripada kasih ma siwallah. Kasih pada selain Allah, sucikan, buang, bersihkan. Ma siwallah, barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan peringkat pertama, kita tafakurkan akan pembersihan pertama apa? Dosa maksiat. Baru tak boleh masuk ni. Kalau dosa dan maksiat belum selesai, fikiran nak memikirkan tentang ni'amillah, dia payah masuk. Aturan dia begitu. Lepas tu dalam puasa pun telah beri isyarat. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, awaluhu maknanya rahmah. Rahmat Tuhan datang, melimpah ruah. Kemudian barulah hamba itu sedar, lalu dia membuat pembersihan daripada dosa dia, atau dibukakan pintu keampunan. Bila bersih dari pintu keampunan, dia bersih, dia boleh masuk jannah, syurga Allah Ta'ala. Itu susunan isyarat. Dalam asyam, puasa yang kita lalu pun ada isyarat. 3 isyarat besar. Kita raya rahmat dia. Dengan rahmat dia tadi, Tuhan buka segala jalan kepada dia. Jalan pertama apa? Awalul maqamat at-taubah. Ialah taubat sungguh-sungguh. Itu Tuhan buka lain kedua. Wa awsatuhu maghfirah. Kemudian dah bersih, dia masuk lain makrifat akan Allah Ta'ala, jannatul mu'ajjalah dan juga jannatul mu'akhir. Ya, jannah yang disegerakan, iaitulah makrifat yang khasah. Ya. Lawan jannah apa? Nar. Syurga yang disegerakan, neraka disegerakan apa? Al-qati'ah, iaitu pemutusan hati dari Allah. Bila hati terputus Allah, tu neraka dunia. Ya. Neraka dunia apa? Bila hati terputus dari Allah Ta'ala. Bila hati tak boleh menghadap Tuhan, itu neraka. Bagi arif billah kata itu neraka dunia. Bila hati tak boleh menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka terseksalah ia, berpusinglah ia, tidak dapat ketenteraman, ketenangan dalam jiwa dia. Sebab ketenangan ada dalam makrifat Allah Ta'ala. Ketenangan diletakkan di situ. Maka sucikan olehmu kasih barang yang lain. Setelah kita pandang kurnia Tuhan semua, kita istighfar banyak, taubat semua-semua sampai bersih, maka pandang nikmat Allah yang tidak terhingga. Ya, sebab jubilatul insan yuhibbila man ahsana ilaih. Diperangaikan manusia itu kasih pada orang yang buat baik dengan dia. Maka siapa lagi orang membuat baik lain daripada Allah? Tak ada, melainkan Allah Ta'ala sajalah. Memberikan ihsan yang tidak terhingga, nikmat yang tidak boleh dikira. Bila dipuati satu-satu pada diri dia dan seterusnya, maka akan mendekatkan diri dengan Ta'ala. Ya, dia rasa malu dengan Tuhan, rasa nak dekatkan diri, rasa insaf, rasa sedar, ya, dan seterusnya. Dan engkau hiasi akan dia batin hati dengan segala permata kasihkan Allah. Jadi mahabbatullah itu dipanggil sebagai satu permata yang amat mahal. Ya, bila permata mahal jangan diletak sembarangan. Dia kena letak tempat dia. Tempat di mana? Dengan Allah. Jangan letak tempat lain. Kalau letak dekat dunia, letak dengan makhluk, habis. Itu ibarat letakkan permata di celah longkang. Ya, mahabbah itu benda besar.
yang boleh menarik manusia alam makrifat ke dia, maka letakkan mahabbah tu dengan Allah Ta'ala. Permata, dan engkau hiasi akan dia dengan segala permata kasih akan Allah Ta'ala. Jangan engkau kasih masiwallah. Jangan engkau kasih akan masiwallah. Itu dalam perjalanan arifin billah disuruh kita hari-hari apa? Infak jalan Allah Ta'ala. Ya, wa anfiqu fi sabilillah. Sebab bila kita infak tu walaupun sedikit, dia isyarat yang mahal tu, isyarat ikhrajud dunya minal qalb, mengeluarkan dunia makhluk daripada hati dia. Bila makhluk boleh keluar daripada hati dia, maka lebih terang mahabbah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kasih itu permata yang sangat indah, jangan engkau taruhkan dia kepada tempat yang kotor. Ya, tempat yang kotor dengan dunia diletakkan kasih, menggila dengan dunia. Dijual agama pada dia. Hubban jamma, kasih yang menggila. Lagi pula cemar, ya, apa diakah benda yang cemar, yang kotor tu? Iaitu masiwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya menyatakan ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Ad-dunya jifah, dunia tu bangkai namanya. Wa tullabuha kilab, yang mengajar dunia itu ialah anjing. Sebab tu dengan pandangan mukasyafah para awliya, pengambat dunia tu dia nampak kepala anjing. Ya. Dunia mana tu? Dunia untuk dunia. Dia kejar dunia untuk dunia. Maknanya yang menjadi imam dia mengejar apa? Nafsu. Dia cari dunia, siapa ajar dia? Nafsu. Cara mengambil dunia, siapa pimpin dia? Nafsu. Penggunaan dunia, siapa pimpin dia? Nafsu. Habis. Terokok habis. Daripada awal sampai akhir, hancur. Itu dipanggil apa tu? Itu dunia yang Nabi kata jifah, sebarat bangkai. Adapun dunia yang Nabi sebut mazra'atul akhirat, itu tajuk lain. Dunia sebagai tempat tanaman untuk akhirat. Itu mana dunia tu kena ajar dia ada dua. Satu dipuji, satu dicela. Adapun kita tasawuf, bila dia sebut tinggalkan dunia, maksud dia adalah dunia yang mengotorkan kita. Dunia yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia yang sebab kita bergaduh sama-sama orang Islam. Sama Islam boleh bergaduh, berebut. Jawatan dia, pangkat, macam-macam. Dia tak ingat tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya dunia sampai boleh jual. Dalam hadis sahih Nabi kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia boleh jual agama tu. Bukan dia jual bangsa dia, dengan agama dia lelong. Ya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia, dengan sebab harga dunia yang sedikit yang dia nak tadi. Jadi permata yang mahal tu, mahabbah tu, jangan ditaruh ke tempat yang kotor, lagi cemar, iaitu masiwallah, yang lain daripada tanah. Jangan. Ya. Kalau tak dapat tidak, ulama nak kasih juga, kaitkan kasih dia kepada apa? Benda tu tujuan dia untuk pergi kepada tanah. Diminat pada makan, diniat makan tu untuk beribadat, atau boleh tahan. Ya, jangan diletak makan, kasih pada makan, kasih pada minum, kasih benda atau habis. Ya. Ambil tak apa, kasih tu jangan. Buat yang mahal kasih. Kasih tu gantungan tu yang nak bawa dekat dengan Ta'ala. Kerana mahabbah tu telah dicuri oleh makhluk, ambil. Maka jika engkau kasih kepada yang lain daripada Ta'ala, maka hendaklah engkau kasihkan. Wah, tu kali kedua ni. Ikat balik, kasih tu kerana Allah Ta'ala. Supaya tiada, ya, balakan kamu oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia masih Allah tadi. Kalau tidak, bila Tuhan balakan saja, dia bala paling besar. Bila hati terpaling daripada Allah Ta'ala. Ya. Bala yang paling besar bila hati tak boleh menghadap kepada Allah Ta'ala. Man lam yasbir ala suhbatil maula ubtuliya bisuhbatil abid. Itu dari hikam Abi Madian Atri Nusani. Man lam yasbir ala suhbatil maula, barang siapa yang tidak bersabar nak mendekatkan diri dengan Tuhan, nak bersohbah dengan Allah, ya, maka tak sabar, Tuhan bala dia. Apa bala dia? Bisuhbatil abid, dengan bersahabat dengan hamba ni, makhluk dia. Apa hamba yang paling dekat yang jahat? Nafsu. Akhirnya dia berkawan dengan nafsu lah. Jalan dia nafsu, fikiran dia nafsu, makan minum dia nafsu, ya, sampai dia minta negara pun nafsu. Semua gerak-geri nafsu yang ajar dia. Akhirnya orang sebut disembah nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tidak lihat kan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan nafsu sebagai Tuhan mereka. Kerana Allah tak, supaya tiada dibalakan kamu. Bala paling besar tu apabila dipusingkan hati kita, na'udzubillah. Dengan sebab dia tadi, itu masih Allah. Maka jadilah sakit hatimu.
Sakit maknanya dah parah tu. Sakit sini apa tuan? Bila tak boleh menghadap Tuhan tu tanda sakit. Ibadat dia rasa payah. Tak ada kemanisan. Maksiat pun ada minat. Oh, tu semua timbul penyakit. Bahaya tu. Cek baliklah. Zalam taqwa ala qiyamil lail wa siyaminakal fa'lam annaka maqbu Warqabbalat ke hati aku, kata Syekh Daud At-Tai. Maksudnya bila kamu tak boleh bangun pada malam, siang pula nak puasa tak boleh, ini yang dia bilang puasa wajib, dia boleh puasa. Malam bangun jaga. Kalau tak boleh juga jawab dia, fa innaka maqbul. Engkau ditambat diikat. Qad qabbalat ke hati aku, yang melambat kamu ialah khati'ah. Mana orang yang tak boleh nak bangun malam payah puasa, memang dia tadi ikat dengan nafsu dan dosa yang begitu banyak. Sebab tu dia kena kerat balik cepat. Putuskan dia balik, hancur dia dengan bakaran dia. Dia taubat yang sungguh nasuhah dengan Ta'ala. Dan merasailah engkau akan pahit bercerai dengan dia. Dia berani berikan kasih dekat dengan makhluk, habis. Bila nak bercerai makhluk, habislah. Oh, penderitaan dia kata. Perpisahan satu penderitaan. Habislah. Tu bala semua tu. Tuhan balakan dia. Maknanya nak bercerai pada makhluk dah payah. Bila tak boleh cerai pada makhluk, bermakna apa? Dia tak boleh rapat dengan Allah Ta'ala. Syarat nak rapat dengan Tuhan, kena cerai dengan makhluk. Farriq galbak minal aghyar. Kosongkan, baulah yamla' bil ma'arif wal asrar. Tuhan penuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada dia. Habis, maka janganlah engkau kasih dengan sebenar-benar melainkan Allah. Mana kasih Allah dipanggil kasih apa? Kasih yang mutlak. Kalau kasih lain itu kasih yang muqayyad. Mana kita kaitkan balik dengan Allah Ta'ala. Ada kasih mutlak, kasih yang agung, satu tunggal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, kasih yang berkait besar apa? Kasih hubbun Nabi, kasih kepada Rasulullah SAW, Rasulullah memimpin kita kepada jalan Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Kerana ialah taulan engkau yang menolongkan kamu. Taulan dengan makna apa? Orang yang banyak memberikan pertolongan, rahmat, kasih sayang, semua dia. Bukan taulan bersahabat yang kita bukan. Dan tiada bercerai daripada engkau. Itu taulan sebenar. Taulan kita macam mana rapat pun bercerai juga. Kan? Ada masa renggang. Kita dengan Tuhan tak ada masa renggang. Kan? Kita sentiasa dalam takluk kudrat iradat dia. Dia stop kudrat iradat dia, bagi kita jam mati tu. Dia stop aja. Yang menggerakkan dia, yang menjadikan dia, semua dia yang nyambung dia. Nyawa makan kita semua tu, bernapas kita, jantung bergerak, siapa yang gerak, semua dia. Tuhan tak pernah putus. Kalau dia pap je kan habis kita tu. Atau besarnya rahmat Allah SWT yang tidak terhingga. Dan tiada bercerai daripada engkau sekejip mata pun. Sekelip mata pun tak bercerai. Sebab bila tak kelip mata, kita pun kena zikir pun kelip mata. La ilaha Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin. Lamha tu mana kelipan mata. Hendakkan kita menghayati makna kalimah syahadah dan kalimah risalah. Kerasulan tu setiap kelipan mata. Fi kulli lamha. Tiap-tiap kelipan mata kita tunduk dan patuh dalam mengamalkan tuntutan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makna bertuhankan Allah dan berasulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut perintah Allah dan mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Setiap mati, wa nafasin, tiap-tiap nafas, ingat akan dia, taat akan dia, kasih akan dia, mahabbah akan dia, rindu akan dia. Dan tiada bercerai daripada engkau sekejap mata pun, daripada dunia hingga akhirat. Dan ialah yang memberi rahsianya, yang bukakan futuhat dia juga kepada engkau, dan mengampunkan dosa kamu. Dia juga hijab-hijab yang tebal maksiat, siapa ampunkan? Dia, tak ada siapa boleh pengampun. Dia Ghaffar, Maha Pengampun. Dosa kamu dan hatimu itu cermin bagi jamalillah. Hati kita ni ialah tempat memandang akan jamal, kesempurnaan, kehebatan, keelokan Allah Ta'ala. Itu dipanggil cermin hati kita. Sebab tu disuruh lap. Cermin tu kontrol, jaga, jangan dia dicemarkan dengan kekotoran yang menyebabkan kita tak boleh nampak lagi. Bila hati tak boleh nampak kebesaran Tuhan, bermakna cermin hati dia sudah berlapuk dan senang dia sudah gelap, kena sental baliklah. Habis. Dan hatimu itu cermin bagi jamalillah, kecantikan, keelokan Allah yang maha dahsyat, dan tempat berkhalwat, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Hati kita adalah tempat kita berkhalwat, mana tempat bersunyi, berjumpa dengan mana tajalli akan dia, musyahadah akan dia. Itu mana liqa'. Liqa' sini bukan liqa' aja kita ni. Dia dalam istilah sufi macam. Liqa' tu mana dibukakan pertemuan makrifat dengan Allah Ta'ala. Bukan jumpa macam kita kiri kanan depan belakang. Maha suci Allah Ta'ala, laisa kamisli syai'. Tu dasar kita kena jaga. Keseluruhan kena mantap. Itu makna. Berjumpa dengan Allah Ta'ala. Lebih lagi di akhirat. Man kana yarju liqa', man kana yarju liqa' rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih
Dah. Dua perkara kena ada. Ya. Kata barang siapa yang berharap nak liqa dengan Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat, cara akhirat, di dunia cara dunia, makrifat yang sebenar tu, bukan liqa tu. Maka dikena apa? Fal ya'mal amalan salihah. Ini nak masuk lain makrifat, tak payah. Kita dah hakikat, puasa bukan niat, kepala otak dia gila ni. Nak jumpa Tuhan tu syarat pertama tu. Fal ya'mal, dikena beramal, amalan salihah, amal yang saleh, yang diiktiraf, yang ada nas pada Quran dan hadis sahih Nabi SAW. Itu pertama syarat dia. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ada, jangan sekali-kali dia sekutukan. 3 syirik dia kena buang. Asyirkul jali, wasyirkul asghar, wasyirkul khafi. Buang semua tu. Dia bersihkan 3 tu, baru dia dapat liqa dengan Allah Ta'ala. Ya. Syirik jali kita dah tak ada. Syirik khafi ni kan, syirik asghar kadang-kadang dia datang payah nak buang, riak, wujud, semua. Dan syirik paling besar kita kena buang apa? Syirik paling halus, ru'yatun nafs, memandang akan kita. Buang, tak ada melainkan dia. Latih dengan zikir banyak. Allah. Dan hatimu itu cermin bagi jamalillah, dan tempat berkhalwah, berjumpa dengan, jangan kotorkan tempat kita berjumpa kekasih. Tiba-tiba kita kotorkan dengan sampah, dengan hapu bilik kan, misalnya di tempat pertemuan. Ya, aku jadi marah lah, dia malu kata. Itu kekasih dunia, sama-sama kena tinggal. Ini kekasih paling besar. Maka tempat tilik dia adalah qalb, hati. Ya, maka Tuhan tilik hati bukan seminggu sekali, setiap saat. Maka setiap saat kita kena bersihkan tempat pemandangan Allah. Apa yang patut ada dalam dia? Mahabbah, al-ishku, al-hub, ya, at-taqwa, dan seterusnya, sifat-sifat yang elok yang dikasih Tuhan kena letak dalam asyuhud dengan dia. Habis. Dan ialah serta engkau, wahwa ma'akum, adalah serta kamu, aina ma'akum tu, di mana saja kamu berada, kita berserta. Serta sini makna hissian atau maknawian. Maknawian bukan hissian. Pada makna. Yang pada makna dengan taluk qudrah di iradat dan ilmu di semua itu. Dalam genggaman kuasa dia. Bukan serta makna sebelah, duduk sebelah kita, bukan kiri kanan depan belakang. Itu maha suci Allah Ta'ala, serupa dengan makhluk. Tuhan jaga terlaisa kamitslihi syai'. Dan ma siwa itu, selain Allah Ta'ala itu tiada kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kita semua akan tinggal, tuan. Ya. Dan hanya gaib ia dengan bercerai, dengan tinggal dan mati. Habislah tinggal semua, tuan. Ya. Maka keluh kesahlah engkau dan merasalah engkau pahit bercerai dengan kekasih, maka hendaklah engkau berpaling dari persekalian itu, supaya hati kita tidak jadi rosak. Ya, maka kita jangan ikat hati kita melainkan dengan Allah Ta'ala. Allik qalbak billah. Tambat hati kamu dengan Allah Ta'ala. Dan hampakan hatimu bagi kasihkan Allah Ta'ala. Ya. Dan tiap-tiap saat engkau sebutkan. Dan hampakan hati. Apa hampa? Kosongkan hati kita. Bagi kasihkan Allah Ta'ala aja. Dan pada tiap-tiap saat engkau sebut. Tiap saat tu sentiasa Allah, 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 pandang kebesarannya. Hingga jadilah engkau daripada ahlillah. Maksud dari kumpulan ahlillah. Maka masuklah engkau ke dalam syurga Allah, iaitu jannatul ma'rifah di dunia ni dan di akhirat yang maklum. Dan kamu dapat padanya hudur serta Allah Ta'ala. Ya, hudur ma'allah. Hati sentiasa dengan dia. Ini kurnia besar. Dan mabuklah engkau dengan minuman arak, dengan berjinak-jinak dengan Allah. Ini mabuk apa? Mabuk diistilahkan oleh sufi. Bila orang mabuk dia tak nampak benda lain. Itulah orang mabuk maknawi, iaitulah tidak ada nampak melainkan dia saja. Ya. Banyak ulama sufi banyak dimisalkan benda yang cepat menarik. Siapa? Perempuan misalnya. Lagi apa? Kemabukkan. Kecintaan tu nak diberi, buang pada lain, beri alihkan daripada makhluk kepada Allah, teringkas dia. Kemudian hai saudaraku, tilik olehmu kepada hatimu, iaitulah Baitullah. Jika ada kasih kepada masih Allah, seperti harta punya, anak, isteri dan segala perhiasan dunia dan kemegahan dan lainnya, maka hendaklah kamu usaha menghilangkan dia. Hilang dengan apa tu? Dengan banyak zikrullah. Tu jawapan dia. Sebab bila mana wajud tanasub, wadah kemunasabahan dia zikir yang menyebabkan boleh bersih segala benda yang disebut. Sebab bila kita zikir dengan syarat-syarat dia dengan hudur hati, maka sampai dibukakan makrifat dengan Tuhan, sudah tentu dia tak akan berpaling kepada yang lain.
Dia tak paling pada lain, bersih semua tu. Dia punya kekotoran bila bertawajuh hati kepada khalaik, kepada makhluk. Bila tawajuh pada makhluk, dia berhadap makhluk, dia macam-macam penyakit datang. Tapi bila dah dapat lazat mahabbah dengan Ta'ala, dia takkan paling pada makhluk. Dia tak paling makhluk, hati tu cantik, bersih, berjinak di dunia, tak masuk dalam kepala lidah. Itu Swiss besar dia tadi. Swiss besar dia apa? Syuhud ataupun musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kemudian hai saudaraku tilik olehmu. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana fa inna khairan kullahu bi yadika anta bina ra'ufur rahim.